Didik TV KPM. Kita akan mulakan kita punya subjek lukisan hari ini untuk teknik menjawab. Saya akan lebih kepada teknik menjawab. Okey, profil saya lebih kurang kita tengok. Okey, untuk tajuk hari ini sebenarnya yang kita buat ni adalah tajuk geometri. Okey, itu tajuk besar dia, tajuk geometri. Jadi dalam geometri ni ada banyak tajuk. Yang kita akan fokuskan pada hari ini adalah membina pengetahuan dan kemahiran murid untuk apa? Yang pertamanya untuk membina rajah sama luas. Okey, macam mana nanti kita akan tengok macam mana rajah sama luas tu akan bertukar bentuk. Dan yang keduanya membina bulatan. Okey. Yang ketiganya, kita nak fokuskan bagaimana nak membina elips dan parabola mengikut kaedah yang betul. Ini kan ada yang main entam kromo je kan. Jadi kita akan tengok menggunakan kaedah yang betul. Dan seterusnya dapat menguasai konsep ketangenan. Jadi tangen ni adalah salah satu tajuk yang bawa markah agak besar juga dalam peperiksaan SPM nanti. Okey. So, kita teruskan untuk rajah sama luas. Okey, rajah sama luas. Secara asasnya untuk rajah sama luas ini, inilah dia basic dia. Kalau kita nak bayangkan, pelajar-pelajar semua nak bayangkan, asas dia akan berbalik kepada segitiga. Jadi, segitiga dalam segitiga apa yang ada? Segitiga dia ada puncak, ada tapak. Mana puncak dia? Okey, puncak dia ni C. C ni adalah puncak dia. So, A dengan B ini akan jadi sebagai tapak. Jadi dalam nak bina segi empat tepat ni, apa yang kita buat? Kita ambil puncak dia, kita nak ambil ketinggian dia. So ketinggian dia kita ambil daripada puncak pergi ke garisan tapak. Sudut mesti sudut 90 darjah. Lepas tu bila dah dapat ketinggian dia, kita akan bahagikan ketinggian tadi kepada dua bahagian. Untuk apa dua bahagian? Untuk kita dapatkan ketinggian bagi segi empat tepat yang kita kehendaki. Jadi yang tu dah dapat dia punya ketinggian dia. Jadi teruslah kita boleh naikkan setakat mana dia punya tinggi bagi segi empat tepat. Ini asas yang pelajar perlu tahu. So, dipanjangkan ketinggian daripada bentuk segitiga tadi. Inilah dia bentuk segi empat. Apa kita nak buat pula? Kita kena hitamkan dia. Okey, kena hitamkan dia. Kalau tak hitam, nanti markah dalam pesan akan ditolak. Yang merah-merah ni semua dipanggil sebagai garisan pembinaan. Garisan pembinaan sahaja. Okey, untuk ini daripada segitiga kepada segi empat tepat. Seterusnya kita tengok pula. Daripada dia ini nak bina satu segi empat sama. Yang mana sama luas dengan segi empat tepat. Tadi segitiga kepada segi empat tepat. Dia ada banyak nama segi empat ni. Yang ini daripada segi empat tepat kepada segi empat sama. Okey, macam mana kaedah dia? Dia tak boleh, dia dah lain daripada kaedah tadi. Okey, pelajar kena ingat kaedah dia. Bagaimana kaedah dia? Okey, pertamanya kita ambil dulu dia punya tinggi dia. Tinggi daripada mana? Sama ada kamu nak ambil daripada AD itu tinggi ataupun BC boleh. Apa nak buat? Kita buat suku bulatan. Okey, sukuan bulatan. Panjangkan B. Lepas tu ambil jarak BC, kita buat sukuan bulatan. Selepas tu ada P itu sebagai kita tandakan. Tandakan ataupun kita labelkan dia P itu. Untuk apa? Kita nak bahagikan PA kepada dua bahagian. Okey, yang tu untuk apa? Kita nak buat semi circle ataupun separuh bulatan. Okey, apa gunanya separuh bulatan tu? Separuh bulatan itulah yang akan menentukan kita punya ketinggian segi empat sama. Mana dia? Kita naikkan BC supaya dia bersilang dengan garisan separuh bulatan. Lepas tu kita buat lagi, nak buat lagi segi sukuan bulatan. Boleh
ataupun kalau tak nak pun tanda je Q tu pun boleh. Jadi bila dah dapat ni, ini semua garis masih lagi garisan binaan. Ada markah? Ada markah. Tapi markahnya tak komplit lagi. Nak komplit mesti kita hitamkan dia. Okey, ini dihitamlah. Barulah kita akan dapat markah penuh untuk segi 4 sama. Kalau tak, markah hanya diberi setakat garisan pembinaan. Jadi sebenarnya, kalau ikutlah katakanlah contohlah, markah dia 5. Okey. Untuk garisan objek, ini dipanggil garisan objek lah. Tak banyak mana. Mungkin bagi setengah, 2 markah saja untuk garisan objek. Jadi 3 markah lagi datang dari mana? 3 markah lagi adalah daripada pembinaan. Jadi pembinaan pelajar kena tunjukkan. Okey, kena tunjukkan. Jangan sampai nanti pemeriksa tak tahu dari mana poin ini datang. Jadi kenalah tunjukkan dengan jelas. Jangan gunakan pensel tu, janganlah kedekut sangat dapat pensel tu. Bagi nampak. Dia adalah beza di antara garisan binaan dan juga garisan objek. Okey. Itu 2 kaedah tadi. Dan ini contoh soalan. Okey. Contoh soalan. Macam mana nak menyelesaikan? Ini biasanya kalau dalam soalan SPM yang baru ni, KSSM, dia akan minta lukis semula rajah ni. Ini adalah bentuk apa ni? Pelajar boleh tanya pelajar ke? Boleh. Boleh. Bentuk apa ni? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Ada yang nak cuba jawab? Okey, Raihan. Silakan Raihan. Bentuk pentagon. Bentuk Pentagon. pentagon. Penta maksudnya segi 5. Jadi apa kita nak buat bila ada bentuk pentagon? Jadi yang inilah tadi konsep dia dalam kepala mesti kita setkan. Benda ni akan jadi segitiga. Macam mana kita nak jadikan segitiga? Okey, kita tentukan dulu mana puncak dia. Yang ini nampak sangatlah kalau puncak tu, kalau gunung ke bukit ke, puncak tu tempat yang paling tinggi lah. So yang ini paling tinggi tu adalah D. So selarikan D, A. Okey, A itu dipanjangkan dulu, garisan tapak dia. D, A, selarikan pada E. Okey, ni selarikan pada E. So kita akan dapat satu sisi baru. Ini sisi baru dia ni. Kemudian kita buat pula sebelah pula. Sama juga. D, DB. Panjangkan dulu B. Kita ambil daripada DB, selarikan pada titik C. Barulah kita dapatkan satu sisi baru. Sekarang Mira pun boleh nampak bentuk segitiga. Yeah. So daripada segitiga nanti kita convertlah kepada segi 4 tepat. Jadi yang ini masih lagi dalam garisan binaan. Dan pelajar mesti menggunakan alat untuk melukis garisan ni semua. Alat dia apa? Set square. Set square dengan T-square kalau ada lah. Boleh guna. Tapi untuk garisan selari mesti pakai set square. Kemudian macam tadi juga balik pada yang segitiga. Kita dapatkan ketinggian, bahagi 2 ketinggian. Okey, untuk dapatkan apa? Tinggi segi 4 tepat. Yang ini kita dah dapat ketinggian. So dapatlah bentuk segi 4 tepat. Mana dia? Ni. Sini. Ni. Sini. Tapi yang ini belum memenuhi kehendak soalan. Sebab kehendak soalan dia nak ketinggian 80 mm. Yang ini bukan 80. Jadi apa kita nak buat? Kita naikkan ketinggian supaya dia akan jadi 80 mm. Macam mana nak buat? Kita naikkan daripada salah satu dia punya sisi dia yang tinggi lah. Yang ini naikkan daripada A. Okey. Naikkan daripada A. Barulah kita ambil ketinggian dia, kita tandakan. Mana ketinggian 80 tadi? Okey, yang ini ketinggian dia 80. Jadi, apa nak buat pula tu? Kalau nak ambil daripada B, boleh, tak ada masalah. Nak ambil daripada garisan tengah, boleh, tak ada masalah. Cuma, metod dia tu nanti akan lari sikit lah.
kaedah macam mana nak buat pembinaan. Semuanya ada kaedah. So, yang ini bila kita dah dapat tinggi, yang ini kita ambil tinggi yang baru. Tinggi yang baru mana? Yang ini 80 ni. Ini tinggi baru. Yang segi 4 ni, saya anggapkan dia adalah yang lama. Okey. Jadi, tinggi baru, dia akan pergi ke tapak lama. Tapak lama mana? B prime. Ni. Kena selarikan pada tinggi lama untuk dapatkan tapak baru. Okey. Sekali lagi macam mana tadi? Baru, lama. Okey. Baru pergi, lama. Selarikan pada lama untuk dapatkan tapak baru. So, ini tapak. Yang ini tadi tinggi. Daripada tapak, kita naikkanlah dia punya sisi yang baru. Jadi, daripada bentuk ni tadi, ini. So, dia dah jadi bentuk yang menegak. Ikut ketinggian mengikut soalan, kehendak soalan. Bila dah dapat ni, last sekali kita kena hitamkan dia supaya dia akan jadi garisan objek. Hitamkan. So, pastikanlah pelajar sediakan pensel 2H, 2B untuk membuat garisan ni. Kalau tak sediakan, nanti tak nampak, nanti pemeriksa tak berapa nampak perbezaan di antara garisan objek dengan garisan binaan. Jadi, sukarlah nanti bagi pihak pemeriksa kertas untuk bagi markah. Lebih-lebih lagi sekarang ni, kalau macam pemeriksa pun dia bukan dapat kertas yang fizikal. Tak boleh nak beza. Kertas tu kertas semua online sekarang ni. Pemeriksa pun secara online. Jadi, agak sukar bagi pemeriksa. Jangan susahkan pemeriksa untuk kita dapat markah yang senang. Baik. Jadi kena jaga juga. Pemeriksa tu kena jaga juga. Kita mudahkan pemeriksa, insya-Allah pemeriksa akan mudahkan kita mendapat markah. Okey. Saya rasa untuk ada soalan lagi ya? Sebenarnya tak ada kot. Ada soalan? Pelajar? Ada soalan? Semua macam faham tu cikgu? Senyum je semua tu? Semua senyum ya. Okey cikgu, jom kita teruskan pula dengan bulatan. Okey. Terima kasih Mira. Jom kita tengok pula apa dia bulatan. Itulah contoh dia bulatan itu. Okey. Kalau ikutnya smiley macam-macam rupa bentuk dia, semuanya asas dia adalah bulat. Jadi bulatnya dalam bulatan, tajuk bulatan ada apa? Okey, kita tengok ada apa. Bulatan asas dia adalah pusat. Jadi lepas tu bulatan tu dia mungkin boleh lukis penuh ataupun sebahagian. Contoh macam yang ini cuma sebahagian. Tapi sebahagian dia tak panggillah bulatan, dia panggil lengkuk ataupun lengkung. Macam itulah. Jadi dalam lengkuk ni tadi, dalam bulatan ni tadi, asas dia kita nak cari pusat. Apa kaedah yang kita nak pakai? So ada kaedah dia. Apa dia? Kaedah dia pakai 2 perentas. Maksudnya 2 perentas, kita akan potong sepanjang ni ada 2 tempat kita potong. Macam mana? Ni macam ni. Okey, kita potong yang pertama. Kita labelkan dia 1, 2. Kemudian apa nak buat? 1, 2 tu kita akan bahagikan. Okey, kita bahagikan garisan 1, 2 tu. Kita panjangkan untuk nanti kita dapat dia punya garisan persilangan. Itu 1. Ini baru 1 tempat. Kita potong 1 tempat lagi. Okey, ni. Kita tandakan dia sebagai 3 dan 4. Apa yang nak buat? Kita sama macam kita buat 1 dan 2 tadi. Kita bahagikan garisan 3, 4 tu kepada 2 bahagian. So, garisan ini jadi panjang. Kita akan dapat cross point. Ataupun titik persilangan. Yang kita tandakan sebagai O. So, O tu adalah pusat. Ini kaedah. So, pelajar kena tahu kaedah. Murid-murid kena tahu kaedah untuk mencari pusat. Dengan betul lah. Jangan main teka je. Kadang kebanyakan pelajar ni main teka je. Agak-agak lebih kurang. So, jangan ingat pemeriksa tak tahu. Pemeriksa lagi cekap. Okey.
Untuk contoh, okey, kita tengok lukis semula pencontoh. Nama pun pencontoh, kita tak tahu bentuk macam mana kan. Pada rajah 3 dengan menggunakan kaedah geometri. Kedudukan baru CD seperti ditunjukkan. So, tengok dekat sini kalau ikut, okey, CD sini. Tapi kat sini CD dia dah bertukar. Dia dah bertukar keadaan. Maksudnya benda tu dia boleh pusingkan, terbalikkan. Jadi untuk tajuk ini pelajar kena tahu yang ini tak boleh nak terbalik. Dia mesti rotate, pusing. Okey? Murid-murid kena pusingkan untuk dapatkan jawapan supaya dia jadi bentuk seperti mana kedudukan baru yang dibagi. Okey? Yang ini tengok apa yang ada dibagi, ini separuh bulatan. Separuh bulatan ada kaedah dia. Tapi yang ini tak dibagi apa-apa. Tak dibagi apa-apa, kenyataan lah. Yang ini sebenarnya lengkuk macam mana yang saya tunjukkan sebelum ni tadi. Gunakan dua perentas nanti untuk dapatkan pusat. Okey, kita selesaikan CD. Sebab CD itu separuh bulatan. Kita cari titik tengah, terus kita akan dapat dia punya lengkuk untuk separuh bulatan. Lengkung untuk separuh bulatan. Kemudian barulah kita cari titik-titik yang lain. Apa titik yang tak ada? Yang ada CD. AB tak ada. AB tu kita kena pindahkan ukuran. Macam mana nak pindahkan ukuran? Ambil daripada ukuran sebenar. CDA, barulah kita akan pindahkan DA dekat sini. Dapat A. Okey, maksudnya kita ambil daripada DA dan juga CA. Barulah kita dapat ni. Lepas tu untuk garisan B pun sama juga. Daripada yang asal, barulah kita pindahkan, dapat yang baru. Bila dah dapat ni, apa yang tinggal? Lengkung. So, lengkung ni perlu ada kaedah. Kaedah mana dia tadi? Kita cari dulu ataupun tentukan dulu pusat bagi lengkung tu. Bila dah dapat pusat, kita pindahkan pusat sahaja sebenarnya. Okey? Dia dapatkan pusat dia. Okey, ini pusat dia. So, kita ambil ukuran pusat, pindahkan pusat dia. Bila dah dapat pusat, terus dia buat lengkung. Jadi, semudah itu saja untuk dapatkan lengkung. Jadi, kena fahamlah ada kaedah dia. Ya. Okey. Ada soalan bagi daripada pelajar? Ada soalan? Kawan-kawan saya ada soalan dari Nabil Is. Apa dia, Nabil? Cikgu, untuk mencari perentas tu, dia perentas tu letak mana-mana juga ada cara dia nak tahu kedudukan perentas tu. Okey, terima kasih Nabil. Untuk perentas, ni nama dia perentas ni kan. Okey, seelok-eloknya janganlah kita ambil kecil sangat macam ni aja perentas kan. Kecil sangat tak boleh. Besar sangat zap satu kat sini terus tak boleh. Kita set kan kita punya fikiran kita nak buat dua perentas. Kalau boleh ngam-ngam lah, cantiklah dua-dua tu. Bagi ya tengah-tengah. Okey, tak ada masalah. Okey, bagaimana Nabil Is terjawab soalan Okey, Boleh, Nabil? harapkan murid-murid pun faham dan jelas. Kita nak berhenti berehat seketika, Cikgu. Okey, Selepas boleh, ini, Mira. Cikgu ingin kongsikan lebih banyak lagi teknik bagaimana untuk menguasai lukisan kejuruteraan dengan tajuk kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM